awan petang berarah di celah berpohon air. Pemanis kalam, selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membincangkan topik mengenai harta. Pada zaman sekarang masih ramai masyarakat Islam yang kurang ilmu pengetahuan mengenai pengurusan harta pusaka, yang menyebabkan berlakunya pertikaian sehingga tercetus konflik perebutan harta dalam sebuah keluarga. Oleh itu, 3 orang panel telah dijemput untuk membahaskan atau menerangkan lebih lanjut mengenai isu ini berdasarkan sebuah artikel yang telah disertakan. Memperkenalkan panel jemputan pertama kita, Dr. Raju Nur Syafiqah, yang merupakan pensyarah bagi jurusan pengajian Islam di USIM. Panel jemputan kedua kita, Puan Nur Afiqah Hadirah, merupakan wakil dari Main bahagian harta Baitul Mal. Dan panel jemputan terakhir kita, panel jemputan ketiga kita, iaitu Puan Nur Afifah binti Azizan, yang merupakan ketua jabatan bagi jurusan Undang-Undang dan Syariah di USIM. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita memulakan perbincangan ini. Doktor, apakah pandangan doktor mengenai artikel ini? Terima kasih kepada pengacara majlis, Cik Nur Nadia, kerana telah sudi menjemput saya untuk kali ini. Jadi, pada majlis kali ini, saya akan merumuskan satu artikel yang telah disertakan kepada saya pada awal majlis. Pada 2 Jun 2009, Kampung Jasa Sepakat Pekan Nanas, Pontian telah dihebohkan atau digemparkan dengan satu tragedi. Seorang abang ditetak maut oleh adiknya sendiri hanya kerana berebut harta pusaka. Kejadian tersebut berlaku sewaktu si mangsa atau dikenali sebagai Tahir Zainal bersama isterinya pulang ke rumah pusaka arwah ibunya untuk menyelesaikan isu harta pusaka bersama abangnya. Namun, apabila sampai di rumah tersebut, si mangsa berasa agak bengang kerana mendapati rumah tersebut berkunci. Dan disebabkan itu, si mangsa bertindak pergi ke bonet kereta untuk mengambil kuku kambing dan sebilah kapak. Perbuatan tersebut telah dihalang oleh si abang, suspek dan isterinya. Namun, si mangsa tidak mahu berhenti bertindak sedemikian dan memaki hamun serta mencabar sesiapa yang menghalangnya. Namun, perbuatan si mangsa tidak berjaya dan menyebabkan si mangsa mengambil sebilah kapak untuk memecahkan pintu rumah tersebut. Disebabkan tindakan si mangsa membuatkan adiknya atau suspek pulang ke rumah abangnya yang kira-kira 20 meter dari tempat kejadian untuk mengambil sebilah parang. Setelah itu, si suspek telah menuju ke arah abangnya, iaitu Tahir, yang ketika itu berada di bahagian tepi rumah dan sedang memecahkan pintu belakang menggunakan kapak. Apabila si suspek menghampiri si mangsa bertindak menyerang adiknya dengan kuku kambing yang dipegangnya, dan disebabkan tindakan si mangsa, si suspek telah bertindak menghayun parang dan menetak mangsa. Di dalam artikel tersebut menyebut bahawa si suspek menyesal dengan perbuatan tersebut dan memangku mayat abangnya sebelum abangnya menghubungi ambulans. Didapati juga si mangsa meninggal dunia sewaktu perjalanan ke hospital Pontian. Setelah kejadian itu, adiknya juga atau si suspek telah direman oleh polis untuk siasatan
Terima kasih Doktor atas pandangan tersebut. Tanpa membuang masa, dijemput panel kedua kita untuk memberi sedikit ulasan mengenai isu ini. Dipersilakan. Berkenaan dengan topik kita, abang maut ditetak adik gaduh rebut harta pusaka, yang boleh saya ulaskan dan pendapat saya, selalu juga kita dengar adik-beradik boleh berpecah belah, bergaduh dan putus saudara gara-gara kerana harta pusaka peninggalan mak ayah. Sedikit atau banyak, harta pusaka itu tidak menjadi persoalan. Yang penting mereka mendapat hak masing-masing. Kadang-kadang harta peninggalan tidaklah seberapa dan sesetengahnya mak ayah masih ada pun lagi. Tapi adik-beradik sudah mula menghitung jumlah yang mereka boleh dapat. Okey, pendapat saya tentang permasalahan ini ialah, yang pertama, kita perlu rancang pengurusan harta kita terlebih dahulu. Sekiranya si pemilik harta membuat perancangan awal dalam pengurusan harta mereka semasa hidup, masalah sebegini mungkin tidak akan timbul dalam kalangan adik-beradik. Mungkin ada yang beranggapan nantilah dah tua baru tulis-tulis harta, dan beranggapan rumah dan kereta murah jadi tidak perlu mereka hendak tulis wasiat. Tetapi apabila mereka sudah tiada dan anak-anak sudah besar, masalah seperti inilah yang akan berlaku dalam kalangan adik-beradik untuk tentukan siapa yang layak mentadbir harta pusaka itu. Akibatnya, banyak kes-kes melibatkan tuntutan harta pusaka seperti ini terpaksa dibawa ke mahkamah dan tidak dapat diselesaikan dengan segera, dan boleh menyebabkan sehingga permasalahan antara adik-beradik, dibunuh semua dan sebagainya. Yang kedua, kita perlu urus segera harta kita. Kita perlu ingat, tindakan melambatkan pengurusan harta pusaka ini akan memberi pelbagai impak kepada ramai pihak, lebih-lebih lagi kepada si waris. Jadi, untuk elakkan perkara sebegini, sepemilik harta perlu merancang pewarisan harta semasa mereka hidup dan membahagikan kesemua harta pusaka secara adil kepada waris-waris yang layak. Lebih-lebih lagi, pemilik harta itu menyediakan semua keperluan terutama dari segi dokumentasi supaya waris dapat mewarisi harta yang ditinggalkan dengan mudah dan cepat selepas si pemilik harta meninggal dunia. Apabila harta pusaka sudah diwariskan, waris-waris ini perlu dididik dengan ilmu yang mencukupi supaya mereka boleh bertolak ansur, tidak berdendam dan tidak ada rasa hasad dengki sesama mereka dan tidak mengamalkan sikap tamak dan hasad dengki sehingga menyebabkan pembunuhan. Yang ketiga, impak buruk sekiranya lambat bahagi harta ialah apabila si pemilik harta itu melambat-lambatkan proses untuk membahagi harta secara adil, ianya akan menimbulkan kesan yang mana waris akan terjebak memakan harta yang bukan hak mereka sama ada secara sedar ataupun tidak. Bagi si mati meninggalkan anak-anak, harta ditinggalkan adalah harta anak yatim. Jika tidak diuruskan segera, mungkin berlaku perbuatan memakan harta anak yatim yang sama sekali haram. Hendak selamat, tulis wasiat sementara masih hidup, tidak kiralah sama ada dari golongan Islam atau bukan Islam. Walaupun dari segi agama dan undang-undang dah ada penyelesaian berkaitan pengurusan harta pusaka, adalah lebih baik kalau kita tulis sendiri supaya siapa kita tahu kebajikan yang tersayang dijamin. Kita tahu kebajikan yang kita sayang terjaminlah. Okey, dan sekiranya si mati tidak sempat berbuat sedemikian, ini yang harus kita lakukan. Apabila berlaku kematian dan si mati tidak meninggalkan sebarang dokumen wasiat, langkah yang perlu diambil adalah mengumpulkan semua dokumen aset si mati. Pertama, waris perlu senaraikan harta si mati termasuk hutang piutang sama ada di dunia maupun di akhirat, belanja pengebumian si mati dan jenis harta ditinggalkan termasuk harta alih dan harta tidak alih. Baiklah, kita lanjutkan pembincangan kita dengan panel jemputan ketiga kita, iaitu Puan Afifah. Okey, Puan Afifah, apakah pandangan atau pendapat Puan berkenaan isu ini dan cadangkan solusi untuk mengatasi masalah ini? Terima kasih kepada pengacara majlis iaitu Cik Nur Nadia
Berbalik kepada soalan yang Cik Nada tanya kepada saya, iaitu pendapat dan solusi tentang isu ini. Okey, pendapat saya, jawapannya adalah mudah. Disebabkan oleh kurang pengetahuan untuk menguruskan harta pusaka ni. Disebabkan itulah isu ini terjadi. So, segala permasalahan sebenarnya ada solusi dia. Dalam Islam juga sebenarnya kita dah ada satu sistem, iaitu untuk pembahagian harta, iaitu faraid. Faraid ni dia membahagikan harta kepada ahli keluarga dengan secara adil dan juga sama rata. Okey, sebenarnya harta ni dia ada banyak jenis, iaitu dia 6 jenis. Tapi saya akan cakap tentang satu jenis ni yang berkaitan dengan isu ni, iaitu iqar, dan lawannya adalah mangkul. Iqar ni maksud dia adalah harta pekun, iaitu harta yang tak boleh nak alih. Contoh dia macam apa yang isu sekarang lah adalah rumah tak boleh nak alih. Dan mangkul pula adalah harta yang boleh alih. Maksud dia macam kereta, motor, macam tu tak boleh alih. Jadi sebenarnya harta pusaka ni dia penting lah untuk uruskan, sebab tak nak biar macam tu je harta pusaka. Jadi pewaris dia kena uruskan untuk dia dapat. Jadi itu penting lah untuk sesebuah keluarga tu uruskan harta pusaka. Secara umumnya harta pusaka ni dia boleh sebenarnya adalah peninggalan si mati, iaitu waris jugalah. Harta ni dia kena uruskan, waris masih hidup pun boleh juga, dan sama ada waris dah meninggal. Tapi kalau meninggal, dia seeloknya dalam Islam, setelah berlakunya kematian dan juga selesainya proses penguburan jenazah tersebut. Untuk pembahagian harta ni, kita kena faham lah macam mana pembahagian ni sebenarnya berlaku. Sebab dia amat dititik beratkan dalam Islam, sebab dia dah ditetapkan dan dinyatakan dalam Al-Quran dan juga hadis. Sebab itu harta pusaka ni amat penting untuk pewaris mengambil alih harta pusaka tersebut. Itu sahaja daripada saya. Sekian. Dengan berakhirnya ucapan daripada Puan Afifah, maka berakhirlah program kita pada hari ini. Terima kasih para hadirin kerana telah meluangkan masa bersama kami. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk serta khilaf itu adalah daripada diri saya sendiri. Diharapkan segala ilmu yang diperoleh pada hari ini adalah bermanfaat bagi semua hadirin dan diri saya sendiri juga. Sekian, terima kasih.